Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera. Welcome to my YouTube channel. Saya Wonto Sindramawan Saniru. You can call me Coach V. And welcome guys to my YouTube channel. So hari ini macam biasa saya akan kongsikan 3 tajuk utama, iaitu pertama adalah coaching style, kedua how to be sports parents, dan ketiga ialah pemain, how important basics in sports in badminton lah. So basically, as you all know, tujuan saya sharing this kind of information, knowledge to you all. So in future kita akan dapat melahirkan lagi ramai pemain-pemain yang akan bermain di peringkat antarabangsa, dan juga the next generation yang mempunyai mental dan juga physical yang cukup bagus. So don't forget to subscribe, share to your friends, share to mana-mana parents yang ingin menggalakkan anak mereka dalam bersukan. So diharap informasi yang saya berikan ni akan dapat memberikan impak kepada anda dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda, kita akan bincangkan tentang gaya kejurulatihan. Coaches, take attention, very important. Sebagai seorang jurulatih, pemilihan gaya kejurulatihan perlu diberi perhatian untuk mengajar kemahiran dan strategi permainan. Pengurusan, corak pengurusan, program latihan dan pertandingan serta peranan atlet dalam proses membuat keputusan juga dapat ditentukan. Sebab anda dah mula membuat keputusan kepada mereka, anda akan tentukan kepada mereka, anda akan tentukan program latihan, dan semua perkara akan menjadi mudah. Komunikasi anda pun akan menjadi lebih terang, clear, player pun mudah nak faham. Okey, so kejurulatihan, coaching style terbagi kepada 3. Yang pertama ialah autokratik, yang kedua laissez-faire, dan yang ketiga ialah demokratik. So autokratik ni kebiasaannya lebih kepada komunikasi satu hala. So kalau komunikasi satu hala, maksudnya semua arahan diberi oleh jurulatih, atlet mengikut arahan jurulatih, jurulatih tetapkan pilihan dan keputusan, pengurusan dan pengelolaan pun latihan tu akan lebih mudah. Semua dah dirancang oleh jurulatih tersebut. Kalau players say no, just ikut apa yang dah diberikan kepada pemain tadi. So laissez-faire, nombor 2 ialah laissez-faire. Laissez-faire ni lebih kepada jurulatih memberi arahan dan bimbingan yang minimum. Dia tak bagi banyak, dia tak involve banyak sangat dalam planning ataupun dalam training. Dia akan melibatkan diri, dia only involve apabila wujud masalah. Kalau ada big problems, baru dia akan go into and help all the players. Tidak banyak terlibat dalam proses membuat keputusan. Seperti saya katakan tadi, atlet diberi kebebasan untuk mengendali latihan secara sendiri. So dia give free to the players untuk do your own program, do your own training. So that is laissez-faire. Dan yang ketiga ialah demokratik. Demokratik ni lebih kepada two-way system, komunikasi dua hala. Proses membuat keputusan dan pemilihan dilakukan bersama oleh jurulatih dan atlet. So after the discussion, both coaches and athlete, then they buat satu keputusan mutamat untuk latihan mana yang sesuai kepada mereka. Atlet diberi peluang untuk menetapkan matlamat dan membuat keputusan sendiri. So they give the chances for the athlete untuk buat dia punya own vision or own goal after discussion with the coach. Mewujudkan suasana keterbukaan, lebih open-minded punya situation. So very open-minded punya environment because of two-way punya communication. Kepercayaan lebih tinggi diberi kepada atlet. So coaches lebih trust more on atlet because they know what they want, dia tahu apa yang how they want to perform even better in the during of the match. So ini adalah 3 gaya yang boleh digunakan untuk mengendalikan sesi latihan. So yang pertama seperti katakan, gaya kejurulatihan, autokratik, laissez-faire dan demokratik. So pengalaman saya yang saya boleh kongsikan kepada anda, sharing some experience. So my experience is I gunakan ketiga-tiga konsep tersebut. So ada masanya saya akan gunakan autokratik. Kenapa saya gunakan autokratik? Kerana saya perlu improve, saya perlu meningkatkan, contohnya saya ingin meningkatkan rear chord dia dalam pukulan smash. So dengan intensity yang tinggi, dengan volume yang tinggi, saya akan berikan kepada mereka supaya mereka dapat mengikut, dan pada masa akan datang mereka akan lebih improve. Kemudian ada masanya juga saya akan gunakan laissez-faire. Dalam blok latihan tu sudah tentu kita ada intensity dan volume yang berbeza. So kadang-kadang bila intensity ataupun volume yang rendah di musim yang di hari yang lebih low punya intensity of training, saya lebih berikan kepada mereka untuk membuat keputusan, untuk berfikir sendiri secara latihan apa yang sesuai. Mungkin
mungkin dengan cara itu mereka akan dapat berfikir sendiri dengan apa yang perlu dilatih, dan supaya mereka akan lebih matang ketika mengendali situasi yang berbeza. Dan ketiga ialah demokratik. Demokratik biasanya saya selalu apply ketika dah nak season tournament. Kalau bila dah nak season tournament, kebanyakan saya akan gunakan banyak demokratik, kerana mula ada perbincangan taktikal, perbincangan strategi macam mana untuk boost dia punya confidence, macam mana kita nak studies opponent punya game, who is the next opponent punya kita yang akan lawan nanti pada pertandingan. Dan juga ialah apabila dia balik daripada pertandingan, kita buat some analisis, kita buat some perbincangan. So pada masa akan datang, latihan yang kita akan berikan, rancangan latihan yang kita akan berikan pada mereka akan menjadikan mereka lebih perform for the next tournament and lebih confident, and most important is spesifik latihan dari mereka akan lebih terancang dan lebih teratur. So that is gaya kejurulatihan. So saya harap coaches, you can choose your style supaya anda dapat mengatur situasi, mengendali situasi itu dengan cukup bagus. Kadang-kadang kebanyakannya kita lebih guna autokratik kerana kita nak player ikut apa yang kita cakap. Pada pendapat saya, kita perlu bagi-bagi, kita perlu, kerana melalui gaya tadi, melalui gaya coaching style tadi, kita akan dapat memahami pemain akan lebih lanjut, lebih dalam, dan juga kita nak merancang program latihan pun ada sifat keterbukaan daripada pemain, akan menjadikan pemain lagi bersedar, dan pemain pun akan lebih easy lah, dia akan lebih happy untuk ikut dengan kita. Tajuk kedua yang saya akan kongsikan kepada ibu bapa di luar sana adalah menjadi ibu bapa sukan yang terbaik. Sudah tentu apabila anak kita menceburi dalam bidang sukan, pergi bertanding ataupun berlatih sedikit sebanyak, kadang-kadang tanpa kita sedar kita menjadi di luar kawalan. So saya akan kongsikan kepada anda 9 tips macam mana nak ingin menjadi ibu bapa yang terbaik dalam bidang sukan. So yang pertama, tak perlu jerit-jerit, tak perlu tengking-tengking, tak perlu memaki kepada pemain. Kadang-kadang apabila kita duduk di bangku penyokong, secara tak sedar kita mula marah ataupun kita tidak dapat mengawal perasaan kita. Yang kedua adalah duduk di tempat yang disediakan. So biasanya kalau pertandingan berlangsung, kita sudah pun disediakan tempat duduk untuk penonton. So saya harap ibu bapa yang menyaksikan anak-anak mereka bertanding ataupun pergi menyaksikan anak mereka berlatih, duduk di tempat yang disediakan. Ketiga, tak payah masuk campur keputusan jurulatih. Jurulatih lebih memahami pemain, jurulatih lebih mempunyai experience dari segi teknikal, dan ada rancangan yang diberikan kepada anak anda. So kita sebagai ibu bapa tak perlu campur tangan dengan keputusan yang diberikan oleh jurulatih. Ketiga, kita kena jaga ketenangan. So bila kita tenang, mungkin secara tidak langsung bila anak kita bertanding, dia lihat reaksi kita duduk dalam keadaan tenang, secara automatik mungkin anak kita pun akan merasa tenang. Dia akan merasa seronok apabila anda datang menyaksikan mereka bertanding. So sedikit sebanyak itu akan memberikan sedikit impak kepada mereka ketika bertanding nanti. Nombor 5, kita sentiasa kawal lah emosi. Emosi ni kadang-kadang bila dah seronok sangat, tanpa kita sedari, mula macam saya pernah nampak, pengalaman saya memang pernah nampak. So saya berharap ibu bapa di sana kawal emosi supaya persekitaran itu akan menjadi lebih damai dan lebih seronok ketika kita menyaksikan pertandingan. Dan nombor 6, referee. Kadang-kadang referee ni buat kesilapan, buat kesalahan, tapi kita tak perlulah jerit-jerit membetulkan apa kesalahan yang mereka buat. So secara tidak langsung kita mengajar juga anak-anak kita mengajar anak-anak kita untuk menghormati keputusan yang diberikan oleh pihak referee. Memang kalau kita lihat dari segi pertandingan, ada kalanya referee bertindak secara tidak adil, tetapi sedikit sebanyak ia akan dapat mendidik anak-anak
anda akan menjadi lebih bagus dan akan menerima apa sahaja keputusan yang diberikan oleh referee. Nombor 7, tak perlu give instruction ketika dalam pertandingan atau dalam latihan. Dalam pertandingan, let them do whatever they want. Dalam pertandingan, dalam training also the same. Sebab tak payahlah kita nak jerit untuk giving instruction, you have to do this, you have to do that, you have to, so whatever, you know. So kita kena control sikit supaya mereka akan lebih selesa lah ketika dalam bertanding. Nombor 8, tak perlu bergaduh dengan pihak lawan ataupun parents punya, jangan bergaduh dengan dengan parents punya opponent ataupun parents punya ataupun opponents punya the players. So benda ni pun kadang-kadang biasanya terjadi kalau bermain bola. Biasanya kita boleh nampak akibat marah yang tak dapat dikawal emosi dan tiba-tiba pula bergaduh pula dengan pihak lawan punya parents. So benda-benda ni tolong elakkan supaya kedamaian dalam sukan tu kita tidak langgar lah. Dan nombor 9 yang paling penting ialah ibu bapa adalah cermin kepada anak-anak. So kita perlulah menjadi role model kepada mereka supaya, pada pendapat saya, apabila kita dapat mengawal, dapat memahami 9 perkara ini, apa yang saya kongsikan, so pada masa akan datang saya pun akan menjadi seorang ayah ataupun menyaksikan anak bertanding, saya akan lebih memahami apa yang anak saya inginkan, dan juga mereka akan lebih seronok, lebih perlukan kita untuk datang menyokong mereka dari segi disebabkan ketenangan kita, disebabkan kita menyokong mereka dengan secara profesional, menyebabkan mereka akan berasa seronok, dia dapat menerima pendapat kita, apa yang kita berikan kepada mereka. So secara tidak langsung keseronokan mereka untuk bergiat lagi aktif dalam untuk mencapai ke tahap yang lebih tinggi akan dapat kita laksanakan. Dan kita trust 100% kepada jurulatih akan mendidik mereka, dan mereka pun, yang penting mereka akan rasa seronok. So saya berharap 9 peranan macam mana menjadi ibu bapa sukan yang terbaik dapat memberi sedikit sebanyak informasi kepada anda di luar sana. Topik terakhir yang saya akan kongsikan pada hari ini ialah pentingnya basic dalam sukan. Ini kepada pemain-pemain. My advice is, please don't skip your basic. Jangan pernah rasa bosan dengan latihan basic. Ini adalah penting. Okay, sebelum coach explain and sharing more information kepada anda, pada pemain, first of all you kena tahu dulu basic dalam pergerakan. So basic dalam pergerakan ni terbagi kepada 3. Yang pertama, body control. So apa tu body control? Body control ni contohnya macam agility, balance, coordination, you punya speed, and you punya rentak, you punya rhythm. Ini adalah body control. So benda ni akan membantu untuk anda perform dalam permainan badminton. So don't ever skip ataupun rasa malas nak buat benda-benda ni. Dan yang kedua, locomotor. So locomotor basically is dari segi running, jumping, sliding, lepas tu macam-macam lagi. So benda-benda ni yang akan memberikan sedikit sebanyak untuk you punya performance akan jadi lagi bagus. Dan nombor 3, object control lah. Object control ni biasanya badminton sudah tentu kita akan pakai. Contohnya sending, contohnya receiving, striking. Striking ni example macam kita nak smash, our contact dengan the object. And then another one about basic is basic dalam sport skill. So of course coach ambil basic dalam badminton. So kita kena tahu dulu basic apa dalam badminton. Banyak video-video di luar sana sentiasa menunjukkan basic, macam mana kita nak net, macam mana kita nak drop, macam mana kita nak smash, macam mana kita nak lock. Nasihat yang paling penting kepada pemain di luar sana, don't ever feel boring dengan latihan basic. Guys, very important. Kenapa coach cakap very important? Kerana jika kita faham basic, sudah tentu performance kita akan menjadi lebih bagus. Pada pengalaman coach, ada kalanya pemain langsung dah tak tahu macam mana nak buat drop. Ada kalanya langsung net tak boleh nak jadi. Ada kalanya lifting sentiasa out. Sebab banyak masalah berlaku macam ni kan. So
Diharap apabila coach memberi latihan seperti drop shot 50 kali, buat betul-betul 50 kali. Jangan suruh buat drop shot 50 kali, 10 kali, lepas tu tengok jurulatih jauh jalan kat sana, kita curi ayam pula. Ini kita kena jaga. So pentingnya latihan basic supaya pada masa akan datang your performance akan lebih bagus, your confidence level akan lebih meningkat, your variation of stroke pun macam-macam. Nanti you punya deception stroke pun orang very difficult to recognize your shot. You punya quality of shot, you punya consistency, semua benda-benda ni akan menjadi lebih bagus jika player semua di luar sana akan memahami betul-betul pukulan basic tu. So remember, don't ever skip basic training and terus latihan, jangan pernah rasa malas. Dari 3 topik yang saya kongsikan tadi, saya berharap agar jurulatih, ibu bapa dan pemain sedikit sebanyak dapat knowledge yang saya kongsikan. Kepada jurulatih, kemungkinan anda ingin bertanyakan soalan, jangan lupa komen. Kepada ibu bapa juga sama, dan juga pemain, apa-apa yang anda ingin tanya, just tanya. Saya akan buat yang terbaik untuk menjawab soalan anda dan akan membuat video yang lebih bagus pada masa akan datang dengan sedikit information yang lebih bermanfaat kepada anda. So thank you very much. Don't forget to subscribe, share, tekan like. Saya Coach V. Assalamualaikum dan see you in the next video.